أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek tauhid hari ini kita akan sambung sifat wajib bagi Rasul yang kedua. Okey, sebelum tu buka buku teks dahulu. Buka buku teks, buka muka surat. Muka surat berapa ni? Buka muka surat 27. Ya. Sila buka buku teks tauhid muka surat 27 sekarang. Baik. Sebelum tu, macam Ustaz sebut, kita akan nyanyi terlebih dahulu supaya kita boleh ingat apakah sifat-sifat wajib bagi para rasul. Okey. Ustaz nyanyi, kamu ikut. Kalau ikutkan dah hafal kan, sebab kita dah pernah nyanyi sebelum ni. Okey. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, sifat yang wajib pada Rasulullah. Siddiq, amanah, menyampaikan bijaksana, sifat yang wajib pada Rasulullah. Boleh? Baik, jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Jujur, amanah, menyampaikan bijaksana. Jujur, amanah, menyampaikan bijaksana. Itu maksud dia lah. Jadi ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Ingat elok-elok, pegang sampai mati bahawasanya para Rasul itu ada 4 sifat wajib. Boleh? Para Rasul itu ada sifat wajib. Semua Rasul-Rasul itu bukan Nabi Muhammad sahaja. Semua Rasul itu ada 4 sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul. Baik. Sebelum kita cuti 2 minggu, kita sudah pun masuk pada sifat wajib bagi Rasul yang pertama, iaitu sifat sidqu. Sidqu ataupun kita boleh panggil siddiq pun boleh juga. Ya, as-sidqu adalah ertinya benar. Benar. Ataupun jujur. Okey, baik. Jadi as-sidqu adalah benar. Jadi kita dah masuk sifat pertama bagi Rasul pada kelas sebelum ini. Hari ini kita akan masuk sifat wajib yang kedua bagi para Rasul, iaitu sifat amanah. Amanah adalah sifat wajib bagi Rasul yang kedua. Okey. Baik. Tengok muka surat 27. Kita akan baca kisah ataupun cerita di sebalik sifat amanahnya Nabi SAW. Sebelum ini kita dah baca tentang kisah benarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingat lagi, yang kita baca muka surat 26 ni, dan Ustaz ada cerita tentang bagaimana kisah Isra' dan Mi'raj. Nabi cerita Isra' dan Mi'raj kepada kaum musyrikin. Lalu kaum musyrikin tak mempercayai Nabi. Mereka mengatakan Nabi itu berbohong kerana boleh naik ke langit lah, boleh sampai tempat jauh dalam satu malam lah. Tapi di akhirnya cerita itu berjaya dibuktikan oleh Rasulullah dengan cara Nabi menceritakan tentang ciri-ciri dan sifat
Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi tak pernah pun sampai ke sana. Tapi macam mana Nabi boleh cerita tentang bentuk-bentuk, tentang sifat-sifat Masjid Al-Aqsa? Jadi ini membuktikan bahawa Nabi benar-benar telah sampai ke sana dalam tempoh 1 malam sahaja. Ini cerita yang kita baca sebelum ini tentang sifat sidqu. Hari ini kita nak cerita pula, kita nak membaca kisah tentang sifat amanahnya Nabi SAW. Okay. Tengok mouse Ustaz. Kita baca sama-sama. Ustaz baca, kamu pun baca. Dan kita akan cuba ulas dan hayati sedikit tentang kisah ini. Baik, semasa baginda berumur 25 tahun. Masa ni Nabi muda lagi. Nabi baru berumur 25 tahun pada ketika ini. Baginda telah keluar ke Syam berdagang dengan barangan milik Khadijah binti Khuwailid. Ni apa? Beliau terkenal sebagai pedagang wanita yang hartawan. Beliau sering mengupah orang lelaki untuk menguruskan perniagaan. Okey, baik. Ini cerita tentang bagaimana Nabi SAW pada ketika baginda berumur 25 tahun. Baginda Nabi SAW, masa ni baginda bukan Rasul lagi. Rasul Nabi kan jadi Rasul pada umur 40 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi belum lagi menjadi Rasul. Allah tak lantik lagi Nabi menjadi Rasul. Baik. Pada ketika ini, Nabi Muhammad SAW dia keluar ke Syam. Syam tu apa? Syam adalah satu tempat di tanah Arab yang mana ia adalah tempat Nabi berdagang lah. Nabi pergi ke Syam dengan tujuan berdagang. Berdagang ni jual beli. Bukan nak bercuti angin, makan angin bercuti, bukan. Nabi pergi ke Syam untuk berjual beli. Nabi nak menjual barang-barang dagangan. Nabi nak jual barang-barang jualan. Baik. Nabi pergi ke Syam mengikut rombongan Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah? Khadijah binti Khuwailid adalah isteri Nabi SAW yang pertama. Tetapi pada ketika ini, Nabi belum lagi berkahwin dengan Khadijah. Nabi belum lagi berkahwin dengan Khadijah. Ini cerita ni ketika ini mereka baru nak berkenal-kenalan. Khadijah bila dia nak pergi ke Syam, Khadijah ni perempuan yang kaya, yang banyak barang-barang jualan. Jadi dia akan upah orang lelaki untuk menjual barang-barangan dia lah. Untuk tolong jualkan barang dia ataupun untuk uruskan barang-barang jualan yang banyak sangat. Tidak, dia tak larat lah. Jadi di antara lelaki yang pernah bekerja untuk Khadijah, yang pernah membantu Khadijah untuk berniaga adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, sambung. Apabila beliau mendengar tentang kejujuran Rasulullah SAW, kebenaran kata-katanya, kehebatan amanahnya dan ketinggian akhlaknya, maka beliau telah memilih baginda untuk membawa barang dagangan ke Syam. Okay. Pada ketika ini, Khadijah, iaitu wanita yang kaya tadi, dia dengar cerita ataupun dia dapat tahu bahawa ada seorang lelaki yang namanya Muhammad yang sangat-sangat jujur orangnya, yang perkataannya tidak pernah berbohong, kalau dia cakap mesti benar, tak pernah menipu, dan dia seorang yang sangat amanah dan dia mempunyai akhlak peribadi yang sangat mulia, yang sangat-sangat diiktiraf oleh penduduk Mekah pada ketika itu. Walaupun orang Mekah belum Islam lagi, ramai yang musyrikin, ramai yang kafir, tetapi mereka tetap mengiktiraf tentang
kejujuran Nabi SAW. Diorang tahu Nabi ini tak pernah menipu. Diorang tahu Muhammad ni tak pernah berbohong. Tak sentiasa jujur, amanah, tak khianat. Jadi diorang tahu bahawa Muhammad ni seorang yang sangat-sangat baik. Walaupun pada ketika itu Nabi Muhammad belum lagi menjadi Rasul. Nabi tak jadi Rasul lagi. Nabi tak dilantik jadi Rasul lagi. Tetapi kepribadian akhlak Nabi Muhammad yang sangat tinggi sehinggakan orang musyrikin mengiktiraf kejujuran Nabi Muhammad SAW. Boleh? Sehinggakan Khadijah dia pilih Muhammad. Kita panggil Muhammad dululah supaya kamu tak confuse. Masa ni Muhammad tak jadi Nabi lagi. Bagi Muhammad. Jadi Khadijah dia memilih seorang lelaki yang namanya Muhammad kerana kehebatan akhlaknya. Jadi Khadijah pilih Muhammad untuk membawa barang-barang dagangan yang begitu banyak. Sebab dia percaya kat Nabi. Dia percaya Nabi Muhammad ini seorang yang sangat jujur. Lalu dia pilih Nabi Muhammad sebagai orang yang akan membawa barang-barang dagangan beliau. Seterusnya, baginda menerima pelawaannya itu serta pergi ke Syam bersama barang dagangan milik Khadijah. Ia mengutuskan seorang lelaki bernama Maisarah, iaitu pembantu Khadijah sebagai pengiring baginda sepanjang perjalanan. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menerima permintaan Khadijah. Khadijah minta tolong Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolong uruskan barang dagangan aku ini. Lalu Nabi Muhammad pun dia menerima permohonan tersebut. Lalu Nabi Muhammad membawa barang-barang dagangan ini dan ditemani dengan pembantu Khadijah yang namanya adalah Maisarah. Maisarah ni sebenarnya nama lelaki. Ramai kita ingat Maisarah adalah perempuan. Sebenarnya Maisarah adalah nama bagi seorang lelaki. Jadi pada ketika Nabi Muhammad dia membawa barang-barang dagangan yang banyak ni ke Syam, baginda ditemani oleh seorang lelaki yang namanya Maisarah. Siapakah Maisarah? Maisarah ini adalah pembantu Siti Khadijah. Jadi Khadijah menyuruh Maisarah untuk teman Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan beliau sepanjang dalam perjalanan. Okey, terus. Boleh faham tak cerita ni? Apabila mereka berdua kembali ke Mekah, Khadijah menyaksikan keuntungan yang tidak pernah dikecapi sebelum ini. Maisarah memberitahu beliau bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat bagus, sempurna fikirannya, tajam logiknya, benar dan seorang yang sangat beramanah. Perniagaan Khadijah bertambah maju dan mendapat keuntungan yang lumayan dengan sebab sifat amanahnya Nabi Muhammad SAW dalam menguruskan perniagaan tersebut. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW sampai ke Syam bersama dengan Maisarah, lalu Nabi Muhammad pun menjual lah. Nabi Muhammad pun jual barang-barang dagangan dia, jual barang-barang jualan Khadijah, lalu mereka berdua pun balik. Nabi Muhammad dan juga Maisarah balik dan bertemu dengan Khadijah. Lalu Khadijah pun terkejut. Kata Khadijah, aku tak pernah tengok keuntungan yang sebegitu banyak. Selama aku berniaga, dah lama dah aku berniaga, tapi aku tak pernah dapat keuntungan sebegitu banyak macam ni. Inilah hebatnya Rasulullah. Rasulullah rupanya seorang yang pandai berniaga. Lalu Khadijah pun terkejut lah. Keuntungan dia begitu banyak. Sedangkan sebelum-sebelum ini, keuntungan dia banyak juga tapi tak pernah sampai tahap macam Nabi Muhammad buat. Lalu kata Maisarah ni pembantu Khadijah tadi, yang teman Nabi tadi, katanya apa? Kata Maisarah,
Nabi Muhammad ni seorang yang sangat-sangat bagus. Seorang yang fikiran dia sangat-sangat tajam, seorang yang sangat cerdik sehingga kan mampu mencapai keuntungan yang begitu banyak. Jadi Maisarah ni sebab dia dah dia dah teman Nabi Muhammad masa berniaga. Jadi Maisarah ni bila balik dia cerita tentang sifat-sifat Nabi ketika pada Khadijah. Sebab itu Khadijah akhirnya terpikat dengan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu barulah Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Khadijah terpikat dengan sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad. Boleh faham? Baik. Jadi cerita ini habis dah cerita. Jadi cerita ini menjadi bukti bahawa Nabi SAW itu orangnya sangat-sangat amanah. Cerita ini menunjukkan bahawa betapa amanahnya Nabi Muhammad SAW sehinggakan barang dagangan yang Nabi tolong jualkan mampu membawa pulang keuntungan yang sangat banyak sehinggakan pemilik barang tersebut iaitu Khadijah terkejut dengan keuntungan tersebut. Malah dibuktikan lagi dengan cerita-cerita daripada Maisarah tentang betapa sempurnanya Nabi Muhammad SAW dari sifat akhlaknya, dari sudut pemikirannya yang sangat-sangat tajam, yang sangat-sangat sempurna. Boleh? Ini adalah cerita macam mana Nabi SAW itu dikatakan orang yang sangat amanah. Sebab itu tak pelik. Kan Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu satu ikutan yang sangat baik. Nabi Muhammad adalah penciptaan daripada Allah, makhluk Allah yang paling sempurna, melebihi kemuliaan malaikat. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu betapa indahnya kalau kita dengar cerita-cerita tentang Nabi, kita sendiri akan terpikat. Kita sendiri akan seronok dengan cerita Nabi. Sebab Nabi itu tiada kurang. Nabi itu sangat sempurna. Tiada sifat-sifat kekurangan pada Nabi SAW. Jadi kita kena doa lah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat tengok muka Nabi SAW, dapat bersama-sama dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Untung siapa dapat tengok Nabi. Baik. Sekarang kita nak baca dalil pula. Dalil iaitu ayat Al-Quran. Dalil ini macam Ustaz cerita, dalil boleh daripada Al-Quran, boleh daripada hadis. Kalau surah macam ni, mana surah tu daripada Al-Quran lah. Jadi kita nak baca dalil daripada Al-Quran, iaitu apakah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah menceritakan tentang amanahnya Nabi SAW. Kita baca. Kotak warna kuning. Secara umumnya, para Rasul bersifat amanah. Contohnya ialah ayat yang merakamkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Surah Asy-Syu'ara ayat 107. Maksudnya, sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Jadi ini menjadi bukti, menjadi dalil bahawa setiap Rasul itu secara umumnya bersifat dengan sifat amanah. Jadi kalau orang tanya, apakah ataupun dalam periksa tanya ke, ataupun ada orang lain tanya ke, apakah bukti bahawa seorang Rasul itu bersifat amanah? Maka kamu boleh sampaikan ayat ini. Apa dia? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku iaitu Rasul tersebut ialah Rasul yang amanah. Allah sendiri menceritakan bahawa para Rasul itu bersifat dengan sifat amanah.
takkanlah Allah nak lantik Rasul, tiba-tiba Rasul itu, utusan Allah itu tak sifat amanah, bersifat dengan sifat khianat pula. Jadi tak logik lah. Buat apa Allah nak lantik seorang lelaki yang bersifat dengan sifat macam tu. Jadi apabila Allah lantik seseorang itu menjadi Rasul, sudah tentu Rasul itu akan bersifat dengan sifat amanah. Sebab ketika itu Rasul itu menjadi pengantara di antara Allah dan makhluknya. Rasul itulah yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah. Baik. Jadi kita dah selesai. Hari ini kita telah selesai membaca ni apa? Okey. Hari ini kita telah selesai membaca kisah tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kat rumah baca balik, ingat balik cerita tentang sidqu Nabi, cerita tentang macam mana amanahnya Nabi. Cerita-cerita ini kena ulang supaya boleh masuk dalam fikiran. Baik, jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.